Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Yang berbahagia Tuan Pengerusi, Al-Fadhil Tuan Imam, anggota Jawatan Kuasa Surau Hidayatul Islamiyah Taman Sisli, ahli-ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dapat kita hadir berada di rumah Allah dalam majlis ilmu Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Semoga mendapat rahmah, barakah dan maghfirah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, pada malam ini kita tengok sambungan pengajian kitab Mabadi'ul Islam, asas-asas Islam. Dan malam ni kita masuk fasal yang kedua, Al-Faslu Al-Thani. Tuan-tuan ada buku, kalau bukunya sama dengan buku saya, muka surat 29, iaitu berkaitan dengan satu tajuk yang dinamakan sebagai Al-Imanu wat-Ta'ah. Al-Iman wat-Ta'ah, keimanan dan ketaatan. Iman wajib dibuktikan dengan taat. Ketaatan makna melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi satu tajuk berkaitan dengan iman dan taat. Kita tengok apa perbahasan Syekh Abul A'la Al-Maududi rahimahullah berkaitan dengan iman dan taat. Hajat manusia kepada ilmu dan yakin untuk taat. Hajat manusia kepada ilmu. Apabila dibicarakan tentang iman, maka sudah tentulah tidak boleh berpisah dengan ilmu. Kerana iman berkaitan dengan yakin. Iman amat berkaitan dengan keyakinan. Maka macam mana nak yakin kalau tak ada ilmu? Bahkan dalam Quran Allah gandingkan ilmu dengan yakin. Dah ilmul yaqin, dah haqqul yaqin ada, ilmul yaqin ada, ainul yaqin pun ada. Jadi ilmu digandingkan dengan keyakinan. Sebab apabila berbicara tentang iman, kita ambil contoh paling mudah, rukun iman. Semuanya berkaitan dengan yakin. Yakin adanya Allah, yakin akan Rasulullah, yakin kalamullah, kitabullah, yakin hari pertemuan dengan Allah, yaumul qiyamah, yaumuddin, dan yakin ketentuan Allah, qada dan qadar. Semua berkaitan dengan yakin. Kalau tak ada ilmu, kalau tak tahu hakikat, macam mana nak yakin? Baik,
telah anda ketahui bahawa Islam itu ialah taat. Islam itu ialah taat. Dia balik kepada asas dari segi bahasa. Islam dari segi bahasa menyerah diri. Apabila kita serah diri kita, maka kita sanggup untuk mentaati pada zat yang kita serah. Islam balik dari segi bahasa. Aslama yuslimu Islam. Orang mengaji Arab dia tahulah mana datangnya perkataan Islam. Perkataan Islam datang daripada perkataan aslama, menyerah diri. Islam satu bentuk penyerahan diri. Serah diri pada siapa? Pada Tuhan Rabbul Alamin. Siapa dia Tuhan Rabbul Alamin? Allah Ta'ala. Maka bila kita serah diri, kita sanggup buat apa sahaja. Itulah yang dikatakan sebagai taat. Islam itu ialah taat akan Allah Ta'ala dan menundukkan diri kepada hukum dan titah perintahnya. Menundukkan diri mana kata mentaati dan patuh segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Baru je semalam kan kita dengar khutbah Jumaat, yang mana salah satu rukun khutbah mengajak kepada taqwa. Apa itu taqwa? Buat disuruh, tinggal yang dilarang. Itulah ketaatan. Sekarang kita hendak menerangkan kepada anda bahawa manusia itu tidak mampu mentaati Allah. Soalnya, isunya ialah, adakah semua manusia itu taat pada Allah? Maka sudah tentu jawapannya tidak. Ramai hak lawan, ramai hak degil, ramai hak tak beriman, ramai hak buat dosa, ramai hak kafir. Dah, waktu dia kata tak semua. Dan tidak mampu untuk mentaati Allah. Ada yang tak mampu nak mengikut undang-undangnya. Undang-undang tu apa dia? Hukum hakam lah. Undang-undang Allah, hukum hakam Allah. Dan ada juga tidak mampu untuk melalui jalannya. Tidak ada kemampuan, melainkan apabila ia mengetahui beberapa perkara dan pengetahuannya itu sampai kepada peringkat yakin. Maknanya hak taat ni dia berada pada satu level yang amat-amat istimewa. Apabila seorang hamba itu boleh melakukan ketaatan kepada Allah, dia memberikan terjemahan kepada keyakinan dalam diri dia. Malam ni kita datang solat maghrib. Tuan-tuan solat maghrib kat sini. Saya maghrib dekat belakang rumah saya, taman karantina. Tak kisahlah maghrib di mana pun. Apabila kita solat 5 waktu, maknanya kita melakukan satu bentuk ketaatan kepada Allah, perintah Allah, kerana kita yakin solat ni tidak akan sia-sia, tak mungkin sia-sia. Kerana bila kita solat, kita tunduk, sujud, kita puji, kita bertakbir, kita bertahmid, kita bertasbih kepada Allah Ta'ala. Dah tentu kita yakin Allah tu ada. Mana mahu semayangnya kalau keyakinan dia tiada Allah. Tak semayanglah dia kalau tak yakin Allah ada. Apa khoja duk sujud-sujud ke siapa? Apa khoja mu duk puji, duk bertakbir, membesarkan Allah kalau mu sendiri pun tak yakin Allah tu ada? Maka contoh paling mudah, baru je sebentar tadi kita solat maghrib 3 rakaat, sujudnya, bertakbirnya, bertasbihnya, bertahmidnya, berdoanya kepada Allah kerana kita yakin ada yang mendengar, ada yang melihat, ada yang menilai solat kita tersebut. Kalaulah orang itu yakin Allah tak ada, mana ada Tuhan, ataupun dia kata Tuhan ada tapi bukan Allah, taubat dia tak semayang. Tak. Jadi pengetahuan itu sampai kepada peringkat yakin, maka keyakinan itu membuahkan natijahnya yang nama ketaatan. Taat tu maknanya bolehlah kalau kita nak cakap dari segi ilmu mantik. Tak. Yang kita jelah kait juga dengan ilmu akidah, dari segi ilmu mantik, ilmu logik. Hak tak semayang tu bohong
kata kononnya, percaya tak Tuhan? Percaya. Seberia Tuhan Allah, tapi tak semayang. Mu bohong. Yakin sungguh kamu ni Allah? Ya, mu yakin ke Allah tu Tuhan? Mu tak semayang pun, mu tak sembah dia pun, mu tak sujud pada dia pun. Boleh dipertikaikan keyakinan seseorang itu kalau dia tidak patuh pada Allah Ta'ala. Bukan semayang je lah. Semayang tu contoh. Semua sekali lah ketaatan. Tak tutup aurat, tak puasa, tak bayar zakat, tak melaksanakan perintah Allah. Apa sahaja perintah Allah, maka atas dasar yakin adanya kira bicara di depan Allah, adanya hari pertemuan dengan Allah, maka atas keyakinanlah hamba-hamba tadi dia buat. Tak buat juga tu. Ramai ustaz tak buat. Ramai ustaz tak semayang. Ramai ustaz buat dosa. Ramai hak kaki maksiat. Yakin ke dia tu? Boleh dipertikai keyakinan dia pada Allah. Yakin tak ada syurga? Yakin, aku percayalah ada syurga. Tapi amalan dia, hidup dia bukanlah dalam bentuk nak cari syurga. Mu yakin tak neraka ada? Yakin. Mu yakin tak yang neraka tu panas? Yakin. Tapi kerja buat dia hari-hari seolah-olah nak mencampakkan diri sendiri ke dalam neraka. Celah mana yakin panasnya neraka tu? Celah mana yakin azabnya neraka tu? Yang mu hidup apa mu nak campak dirimu ke neraka dengan tak semayangnya, dengan buat dosanya, dengan meninggalkan kewajipannya. Tu Syekh nak membuka minda kita peringkat awal tu. Soal keyakinan. Dah mudah. Orang yakin hukum Allah, dia tak banyak cakap, dia buat hukum Allah. Tak. Yakin hukum Allah, al-Islamu huwal hillu. Yakin ke tak yakin? Ajaran Al-Quran, ajaran sunnah, Allah kata, Nabi Rasulullah pun kata, al-Islam al-hillu. Tu dia punya apa? Dia punya kesimpulan. Quran, hadis, sirah Nabi, perintah Allah, baca sirah Nabi, maka kesimpulannya Islam huwal hillu, adalah penyelesaian masalah. Yakin ke tak yakin? Buat Islam, selesai masalah. Kalau orang yakin, dia buat sungguh. Tak yakin, tak buat Islam, tak ada lawan Islam. Tak yakin, walaupun dia mengaku beriman. Baik, seterusnya perenggan kedua. Sesungguhnya untuk tujuan ini, yang pertama-tama wajib ke atas manusia hendaklah ia yakin dalam hatinya akan adanya Allah Ta'ala. Balik pada asas ilmu akidah. Awaluddin ma'rifatullah. Itu ilmu akidah. Bermulanya orang itu ada agama, awaluddin, bermula dia itu ada agama, ada din, din pula, din yang bagaimana? Ad-din indallah al-Islam. Agama Islam dia ada tu apa dia? Yakin dalam hatinya akan adanya Allah Ta'ala. Ma'rifatullah. Allah ada? Ada. Kenal tak Allah? Tak kenal. Tak kenal? Wajib mengenal. Macam mana nak mengenal? Mengaji. Hak kita buat sekarang. Betul. Tak, ngaji akidah, ngaji sifat 20, ngaji tauhid 3, tak kisahlah apa pun janji, matlamatnya nak mengenal Allah Ta'ala. Kerana jika ia tidak meyakini wujudnya, adanya Allah, bagaimanakah ia boleh mentaatinya dan mengikut undang-undangnya? Kalau awal-awal lagi tak percaya ke Tuhan, kalau awal-awal lagi tak yakin adanya Tuhan, jangan harap dan taat pada Allah Ta'ala dan mengikut peraturan undang-undang hukum hakamnya. Jadi pertama sekali ialah yakin adanya Allah, maka keyakinan itu namanya iman, dan iman itulah membuahkan ketaatan, kepatuhan, kehambaan ubudiyah seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga wajiblah ia mengenal sifat-sifat Allah. Kerana jika ia tidak mengenal bahawa Allah itu esa, tiada sekutu baginya pada ketuhanannya,
bagaimanakah ia boleh menolak daripada menundukkan kepalanya dan menghulurkan tangannya di hadapan yang bukan Allah? Yang bukan Allah ni mana apa? Selain Allah. Maknanya Syekh kata wajib mengenal Allah. Kenal Allah macam mana? Kenal sifat-sifat Allah. Kenal sifat Allah. Nak kenal zat Allah tak kenal lah. Habis-habis kita kata zat Allah ni laisa kamithlihi syai', laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Ataupun zat Allah ni nak cerita macam mana zat Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada hak sama dengannya makhluk. Tak. Maka zat Allah kita tak kenal. Habis tu tak kenal zat Allah, nak kenal apa? Maka kenallah sifat-sifat Allah. Itulah mengaji akidah, mengaji tauhid, mengaji usuluddin. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain. Sebab tu yang ada sekolah kafar tu. Tak, sekolah kafar ke, sekolah agama ke, tak kisahlah nama apa pun. Tak, janji belajar fardu ain. Yang dikatakan salah satu asas kepada fardu ain adalah mengenal sifat-sifat Allah. Sifat zat pun nak kena kenal, sifat perbuatan Allah pun nak kena kenal. Ada orang tak boleh beza apa sifat zat dengan sifat perbuatan. Zat Allah, satu bab dalam kitab akidah, zat Allah. Mari pula satu bab lain, perbuatan Allah, af'alullah. Kedua-duanya ada sifat. Yang dikata zat Allah tu apa benda sifat dia? Itulah hak duk mengapai sifat 20. Tak. Wujud, kedam, baqa', mukhalafatul hawadith, qiyamuh bi nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun hayyun, sama', basar. Oh, 20. 20 aja ke? Banyak. Habis tu yang kata 20, wajib tahu paling kurang. Orang mengaji sifat 20. Jangan pula silap faham. Oh, Allah ada 20 aja sifat. 20 sifat macam mana? Kita hak bukan Tuhan ni lebih pada 20 agama je. Tak? Buruklah kita, pemalahlah kita. Contoh. Sifat. Tu baru sifat diri, belum sifat mata. Mata jadi mengantuk, jadi sifat mengantuk pula. Tak, sifat lupa, sifat itu, sifat ini. Oh, atas satu batang tu, atas satu batang tubuh tu. Atas satu batang tubuh ni. Tak, atas satu individu lebih gamanya 20. Atau Allah Ta'ala, hak nama dia tu 99 nama dia. Kita nama satu pun banyaklah sifat. Nama saya sepatah je pun Muhammad. Bukan main lagi sifat. Itu ini. Tak. Allah Ta'ala 99 nama. Takkan 20 je. Makna banyak sifat Allah. Habis tu 20 tu paling kurang mewajib kenal 20. Sifat kepada zat Allah. Allah Maha melihat. Nah, mari pula Asmaul Husna, nama Allah 99. Sifat apa tu? Sifat kepada perbuatan Allah. Saya dah sebut sebelum ni kot. Nah, kadang-kadang sifat pada zat dia ni tak boleh ada perkara berlawan. Contoh zat Allah, Allah Maha mendengar. Itu sifat zat kan? Allah Maha melihat. Maka ada mustahil pada dia, lawan dia. Makna lawan dia tu tak boleh letak pada Allah Ta'ala. Lawan pada mendengar, pekak. Pekak boleh tak pada Tuhan. Buta, lawan kepada melihat. Bisu, lawan kepada berkata-kata. Lemah, lawan kepada kudrat. Tak ada, lawan kepada wujud. Apa lagi? Macam-macam lah tak? 20 kali. Jadi perkara-perkara sebegitu, kita duk mengaji akidah, sifat zat Allah, dia tak boleh ada lawan. Maknanya, Allah melihat, Allah juga buta. Tak ada. Mustahil Allah buta. Allah mendengar, Allah juga pekak. Mustahil Allah pekak. Tapi berbeza dengan sifat perbuatan. Kalau sifat perbuatan, dia boleh melawan. Dua-dua ada pada dia. Contoh apa?
Contoh bila kata Allah, bagi satu nama Allah. Apa nama Allah? Ar-Rahman. Ambil yang paling mudah lah, kita duk sebut dalam Fatihah. Kita bagi contoh nama Allah yang wajib kita sebut setiap hari. Apa dia? Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sifat Allah. Baik sifat pada zat ke, sifat pada perbuatan Allah. Lawan kepada Rahman apa dia? Lawan kepada Rahim apa dia? Allah Rahman, Allah Rahim. Allah menurunkan rahmat. Kenapa Allah menurunkan rahmat? Rahmat Allah daripada sifat Rahman. Tapi lawan kepada dia, laknat. Allah juga melaknat hamba-hambanya. Betul? Itu yang kata lawan tu. Allah yang menghidupkan. Allah menghidupkan manusia. Baik, lawan kepada menghidupkan, mematikan. Okey, dua-dua dia. Allah menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Allah memuliakan Mu'izzu, Al-Mu'izzu. Allah Maha memuliakan. Allah jugalah Al-Mudhillu. Allah menghinakan musuh-musuhnya. Itu sifat kepada perbuatan Allah Ta'ala. Dia tak sama dengan sifat zat tadi. Jadi kenal hak tu, hadam benda-benda macam tu, dah mengaji benda-benda macam tu, maka kata Syekh, barulah dia boleh meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah. Barulah dia boleh mentauhidkan Allah. Tiada sekutu baginya pada ketuhanannya. Muka surat 29 bawah sekali tu. I'tiqad kita sebagaimana i'tiqad macam baru ni. Heboh juga dah. Tak apalah. Heboh cerita apa? Ashabul Kahfi. Lan nadwa min dunihi ilaha. Tu, tiada sekutu baginya pada ketuhanannya, yang kita dah baca la syarikalah. Tu kalau bahasa Arabnya sama macam kita riwayat, kita zikir selepas maghrib tadi 10 kali selepas maghrib. Dan 10 kali juga selepas subuh. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Ni, tiada sekutu baginya pada ketuhanannya. Tu akidah. Akidah dalam Islam. Agama lain tak ada macam ni. Sebab tu kurang tepat kalau mengatakan Ashabul Kahfi itu Kristian. Tak tepat. Habis itu Ashabul Kahfi apa dia? Ahlul Kitab. Ahlul Kitab beriman dengan Injil. Apa diajar dalam Injil sama macam dalam Al-Quran, iaitu Tauhid La ilaha illallah. Bahaya kalau kata Ashabul Kahfi Kristian. Sebab orang akan boleh, udah Kristian pun masuk syurga, Ashabul Kahfi ahli syurga, Ashabul Kahfi wali Allah. Jadi tak ada masalah lah Kristian ni. Boleh jadi wali Allah, boleh jadi ahli syurga. Itu bahaya besar. Tak apalah, tu cerita lain. Cuma kebetulan. Jadi Ashabul Kahfi hidup zaman Nabi Isa. Mereka merupakan pengikut ajaran Nabi Isa. Pengikut ajaran Nabi Isa ni beriman dengan kitab Injil, bukan Bible. Bible tak kata la ilaha illallah. Bible kata apa? Bible kata Trinity. Beza jauh kan? Jauh beza tu. Quran kata la ilaha illallah. Bible tak kata. Bible kata Trinity. Quran kata Isa anak Maryam. Bible kata apa? Isa anak Allah. Weh, beza jauh tu. Quran kata Al-Masih ibni Maryam ataupun Isa ibni Maryam. Quran kata kita pegang hak tu, kita beriman yang tu. Bible kata Isa ibn Allah, Isa anak Allah. Lepas tu boleh tak samakan dua perkara tu? Tak boleh. Samakan juga rasa akidah. Waliyahzubillah. Jadi jelas tauhid tu. Ada tauhid, ada akidah. Maka dia kata, kalau tak ada benda-benda macam ni, dengan tak kenal Allah, tak kenal sifat Allah, tak kenal zat Allah, tidak ada tauhid, tak faham konsep la ilaha illallah, apa dia dikatakan sebagai tauhid tu apa, syirik tu apa, maka bagaimanakah ia boleh menolak daripada menundukkan kepalanya dan menghulurkan tangannya di hadapan yang bukan Allah? Macam mana mu nak ngelak daripada syirik,
Macam mana mu nak ngelak daripada tunduk patuh pada makhluk kalau mu tak faham la ilaha illallah? Tu bahasa kampung mudah-mudah. Bahasa kampung mudah-mudah. Kalau nak terjemah apa yang Syekh ni kata, mu kena kenal Allah, tauhidkanlah dia, jangan syirik pada dia, barulah mu selamat. Kalau mu tak kenal Tuhan, tak mengaji sifat 20, tak mengaji akidah, tak tahu la ilaha illallah, tak faham konsep tauhid, tak faham konsep syirik, bahayanya apa? Bahayanya dengan mu sekali mu sembah makhluk, mu akan syirik. Tu bahaya jahil, bahaya tak mengaji. Tu yang nak minta dengan pokok lah, minta dengan wali lah, minta dengan bomoh lah. Sebab apa? Sebab jahil. Kenapa jahil? Tak mengaji. Kuliah tak mari. Tak, kitab tak buka. Kalau buka kitab sendiri pun tak faham. Jadi pentingnya kata Syekh, tauhid, mengenal Allah dan belajar konsep akidah, menolak syirik dan sebagainya. Barulah kita boleh menundukkan diri kita sujud pada Allah Ta'ala yang dikatakan sebagai tauhid, dan lari daripada, mengelakkan diri daripada dosa paling besar, iaitu syirik. Syirik dosa paling besar. Baik, muka surat 30 baca lagi. Demikian juga jika ia tidak yakin bahawa Allah itu mendengar, mengetahui dan melihat segala-galanya, bagaimanakah ia boleh menahan dirinya daripada memaksiatinya dan lari daripada perintahnya? Inilah tuan-tuan, ni benda basic ni tuan-tuan, benda asas ni. Bukan tuan-tuan tak pernah belajar benda ni, benda asas, benda basic. Tapi kita ulang lagi, kita ulang banyak kali. Sebab apa? Nak mantapkan akidah, nak kukuhkan iman, nak sempurnakan i'tiqad kita. Jadi kata dia, kalaulah dia tu, orang tu tak yakin Allah ada, tak yakin Allah mendengar, tak yakin Allah melihat, bagaimana dia nak ngelak daripada maksiat? Kita tak buat maksiat ni kerana lillahi ta'ala, mentak buat ketaatan lillahi ta'ala, tinggal maksiat pun lillahi ta'ala. Oh, tu benda basic, benda asas. Dari semua itu, dari semua itu teranglah bahawa, kata Syekh tuan punya kitab, tidak mungkin manusia berhias dengan sifat-sifat yang lazim, yang wajib dihiasi dirinya dengan sifat-sifat itu dalam fikirannya, dalam amalnya, dan dalam budi pekertinya. Tengok gabungan apa tu? Siapa boleh jawab? Apa digabungkannya? Saya ulang sekali lagi fikirannya, amalnya, dan budi pekertinya. Kita guna perkataan lain nak bagi mudah faham. Baik, fikiran tu akidah, fikiran tu akidah, kemeh dari segi akidah. Kemudian dia guna perkataan amalan. Amalan tu konsepnya apa? Ibadah. Dan dia gabungkan yang ketiga, dia guna perkataan budi pekertinya. Budi pekertinya kalau ilmu tasawuf dia panggil apa? Akhlak. Tiga tu, ada tiga tu, cukup cantik, cukup lengkap. Akidah kemas, ibadah cantik, dan akhlaknya mulia. Barulah dia seorang Muslim ataupun seorang mukmin. Sama lebih kurang dengan kitab yang saya baca di Sisli depan masjid setiap subuh Ahad minggu ketiga. Madza ya'ni intima'i lil Islam? Apa artinya saya menganut Islam? Lebih kurang juga perbahasan dia. Akidah, ibadah, dan akhlak. Tak maunya akidah aja. Oh, aku beres, aku percaya ke Tuhan. Ibadah lebu semayang dah. Ataupun cantik dah akidah, rukun iman, lepas tu ibadahnya cantik, semayang, puasa, zakat, haji. Tengok-tengok akhlak punyalah buruk. Tak, iaitu hablum minan nas. Akhlak tu hablum minan nas, ibadah tu hablum minallah. Yang kata akidah tu asaslah la ilaha illallah. Jadi Syekh tuan punya kitab, dalam kitab ni pun disebut macam tu juga gabungannya.
Tak, sifat-sifat yang lazim, iaitu fikirannya, akidah kita, amalannya, ibadah kita, dan dalam budi pekertinya. Budi pekerti makna apa? Akhlak kita dengan orang. Kadang cantik dengan manusia tak mahu juga. Cantik dengan Allah semata tak mahu juga. Elok dengan Allah, semayang tak tinggal, mulai bangun malam-malam menangis lagi, basuh tikar sejadah. Sebab apa? Cantiknya hubungan dengan Allah, takut ke Tuhan, tunduk, sujud, baca Quran tak tinggal. Dengan Allah, dengan orang, dia berdajal orang, tak mau. Tak makan duit orang, curi duit orang, tak mau macam tu. Sebab akhlak pun nak kira satu perkara yang penting juga. Untuk melalui jalan Allah yang lurus, selama ia tidak mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala, dan sifat-sifat itu tidak dilingkupi oleh ilmunya yang benar dan sempurna. Jadi ilmu juga. Macam mana nak menguasai tiga benda ni? Macam mana nak menguasai tiga benda ni? Akidah, ibadah dan akhlak. Jawab dia, ilmu. Bukan saya kata, Syekh kata. Tak. Ilmunya yang bagaimana? Yang benar. Bukan yang sesat. Bukan yang salah. Benar-benar tu pula nak kira macam mana? Ilmu yang benar nak kira macam mana? Kalau ikut benar, semua orang mengaku benar. Ayah Pen mengaku benar. Tak percaya tanya Ayah Pen. Tapi Ayah Pen dah mati kan? Hak sesat cuma mengaku benar. Syiah dekat Iran, tempat lain pun ada, cuma sebagai contoh, dia punya pusat dia lah, dia punya markah Syiah di Iran lah. Ulama-ulama Syiah mengaku dia benar. Kita Sunni ni, kita Sunnah wal Jamaah ni sesat, ahli neraka. Jadi neracanya benar-benar tu siapa dia? Allah dan Rasul. Quran ada dia. Jadi ilmu yang benar, dia tak kira siapa. Kalau betul, saya nak bagi contoh. Baru ni ada, lama dah bukan baru ni. Kadang-kadang masyarakat kita dia melihat benar tu pada populariti, benar pada ramai. Benar tidak terletak pada ramai. Orang kampung semua buat, apakah hanya Ustaz Muhammad nak larang? Contoh. Ustaz Muhammad mana-mana nak larang pula. Orang kampung semua buat. Zaman dah buat. Contoh. Adakah hujah tu kukuh sangat mengatakan benda tu benar? Tak. Walaupun ramai dah buat. Tengok-tengok, Quran kata lain, hadis kata lain, Nabi ajar lain, Allah ajar lain. Tapi orang kampung dah buat juga. Salah tetap salah. Walaupun ramai yang buat benda tu. Marilah ustaz ni seorang tegur. Orang kampung marah kat ustaz tu. Apalah ustaz mana-mana nak tegur, kita buat lama dah budaya ni, amalan ni. Jadi secara zahirnya ustaz tu salah lah. No, ustaz tu tak salah. Kampung ramai yang tu salah. Dia ukur macam tu. Tak. Ukur benda benar tu pada ramai, benda benar tu pada popular, benda benar tu pada pengaruh. Ada kes, ni cerita betul ni, pernah berlaku dalam sesi soal jawab di televisyen. Orang tanya, boleh tak kahwin anak suami dengan anak isteri? Boleh kahwin tak? Anak suami dengan anak isteri. Anak si suami dengan isteri lama lah, anak lelaki. Boleh tak kahwin dengan anak perempuan, isteri dengan suami lama? Boleh kahwin tak? Maka ustaz selebriti ni, ustaz yang saya tak nak sebut nama lah tak nak sebut nama maka dia jawab, tak boleh. Dia mengaji mana tak boleh? Jadi jawapannya, kitab fiqh 4 mazhab, anak kita, contoh anak saya ni, kalau isteri saya dengar ni marah ni contoh ni kalau contoh ni nak saya kena kahwin lagi seorang lah faham tak? Kita kahwin lagi seorang dengan janda yang ada anak.
yang ada anak. Yang kita ada anak. Jadi anak kita kahwin dengan anak isteri kita. Faham? Minta maaf, saya tak tahu orang Perak panggil apa. Kalau orang Kelantan dia panggil adik-beradik anjing. Adik-beradik anjing. Adik-beradik yang lain mak, lain pok. Nah, boleh berlaku kan? Anak saya dengan isteri sekarang dah kahwin dengan anak isteri yang akan datang. Bila tu tak tahulah. Bila tu tak tahulah, contoh. Tak? Boleh kahwin, boleh. Itu yang dikatakan besan sebantal tu. Kita boleh tidur sama dengan besan kita. Oh, besan sebantal. Boleh? Sebab apa? Anak aku kahwin dengan anakmu. Empat mazhab mengatakan boleh. Tiba-tiba ustaz selebriti ni kata tak boleh. Tengok. Tapi orang percaya ke dia? Udah tak boleh kahwin pula. Jadi nak balik kepada tajuknya, Isyak dah masuk, saya kena laju sikit. Kebenaran itu diukur pada apa ma qalahu Allah wa ma qalahu Rasul, bukan pada ramai, bukan pada popular, bukan pada pengaruh, bukan pada ustaz-ustaz terkenal. Kalau dia silap, silap tetap silap. Dia kena perbetulkan balik tu. Tak. Pagi tadi subuh tadi ada orang tanya, boleh tak kahwin dengan dia keliru. Tak. Ayah dia kahwin dengan seorang isteri yang muda. Maka si anak ni dia pun mari mikir, kalaulah ayah ni tak sempat bersama dengan isteri barunya, tak sempat bersama, faham tak? Matilah ayah dia. Anak lelaki kepada ayah ni boleh dah ambil. Mak tiri. Dia keliru weh. Dia kata boleh. Boleh celah mana? Bolehnya pok mudah kahwin dengan dia. Tak, jangan, dalam Quran jelas sebut, jangan kamu mengahwini perempuan-perempuan yang telah dikahwini oleh bapak kamu. Setubuh tak setubuh belakang kira bang. Ayah kita dah kahwin dengan dia, tiba-tiba ayah kita meninggal. Kita nak ambil isteri ayah kita. Tak boleh. Dia keliru dengan hukum satu lagi, iaitu kita kahwin dengan mak, tak bersetubuh dengan mak, kita pun tengok anak dara, cantiknya anak dara kepada mak tadi, maka bolehlah apabila berpisahnya dengan mak yang belum disetubuhi, boleh ambil anak. Dia keliru macam tu pula. Ni hukum-hukum dalam bab-bab apa ni, munakahah. Ramai keliru. Kalau tak reti tak usah duk berbijak lah. Berbijak. Orang Kelantan kata bijak. Bijak ni apa? Mandai-mandai. Tak. Habis keliru orang. Dia keliru di situ. Tak. Yang dikatakan setubuh tak setubuh tu ialah kalau lelaki berkahwin dengan seorang perempuan yang ada anak perempuan, tak sempat bersetubuh, dah berpisah, bercerai ke apa ke dengan si mak, maka boleh dah ambil anak. Boleh, syarat tak sempat bersetubuh dengan mak. Dia keliru dengan pak tadi. Pak tadi kahwin dengan seorang perempuan, setubuh ke tak setubuh ke, tak boleh dah mu nak ambil yang bekah pak mu punya. Itu hukum. Tak. Jadi kalau tak faham, tak usah duk bermandai-mandai. Keliru habis orang. Takut orang tu akan dia akan pertahan. Ustaz tu sebut, takkanlah ustaz tu salah. Nampak tak? Ustaz tu masyhur, famous, pengaruh ramai. Tapi dia tidak boleh lari daripada sifat-sifat tersilap, kerana yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tak tersilap hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, balik pada cerita kita lah. Itu hanya selingan. Isyak dah masuk. Saya nak habiskan sikit lagi. Dan mana tadi? Jadi ilmu mestilah ilmu yang benar dan sempurna. Hari ni macam-macam lah zaman ni. Zaman media sosial, zaman internet, zaman video ni. Hak duk ada dalam media tu bukan semua betul. Hati-hatilah.
Hati-hati. Tak? Ingat, ambil daripada mana? Tak? Fatwa-fatwa ulama, fatwa-fatwa mufti pun kadang-kadang kalah dengan hak mandai-mandai. Tak? Fatwa mufti pun dia duk pelekeh. Nak tunjuk pandai dia, padahal dia mengaji apa pun itu. Baik, dan tidak cukup, saya habiskan ya. Insya Allah masuk, saya nak habiskan perenggan yang atas itu. Dan tidak cukup ia menguasai ilmu semata-mata, tetapi sewajarnya ilmu itu tertanam di dalam lubuk hatinya, supaya hatinya menjadi terpelihara daripada sangkaan-sangkaan yang salah. Jadi ayat ni saya boleh buat kesimpulan ialah jangan ada ilmu semata-mata tanpa amal. Amal tu hak susah. Tak, untuk saya sendiri yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, kadang ilmu mengaji dah, tapi tak nak amal tu satu. Amal tu perlu kepada jihad, hak lebih daripada jihad ilmu. Nak ilmu tu kena jihad. Jihad ni bahasa Arab. Kalau kata Melayunya apa? Kesungguhan. Nak dapat ilmu tu kena ada kesungguhan. Kena mari mengaji, kena bawa kitab, kena sanggup tunggu ustaz panjang lebar, sabarlah tunggu ustaz tak habis lagi. Dia jihad, tak ada kesungguhan. Apabila dapat ilmu tu, nak mengamalkannya perlu kepada jihad yang lain pula. Tak? Macam kita kata ilmu, orang ada ilmu dia tahu. Tahu tak yang kata solat berjemaah ni 27 kali ganda? Tahu, sebahagian besar tahu. Ilmu lah tu, ada ilmu, ada apa ilmunya? Solat berjemaah lebih 27 kali ganda banding solat sendiri. Tapi nak datang ke masjid tu, nak mengamalkan ilmu tu, nak datang berjemaah, nak datang seorang, nak datang masjid, perlu kepada jihad yang lain pula. Sebab tu Syekh kata jangan semata-mata ada ilmu tetapi tidak diamalkan. Jadi ilmu yang tertanam dalam lubuk hati itu, hati menjadi terpelihara daripada sangkaan-sangkaan yang salah. Kita mengamalkan, maka kita boleh tarbiyah dari kita, istiqamah. Maka segala apa ajaran-ajaran hak tak betul, hak mengarut tadi, kita boleh tepis dengan ilmu yang sahih, yang benar, daripada sumber yang sahih, yang benar, ambil daripada sumber ulama-ulama yang sahih, yang benar. Dan hidupnya terpelihara daripada perbuatan yang menyalahi ilmunya sendiri. Allahu Akbar. Baca senang, tapi nak buat tu perlu kepada mujahadah. Hidupnya terpelihara daripada perbuatan yang menyalahi ilmunya sendiri. Ilmu ada, apa benda ilmunya? Ngumpat haram. Tak? Contoh ilmu lah tu, mengaji akhlak, mengaji tasawuf, mengaji hadis, ayat Quran pun ada sebut, hadis Nabi pun ada sebut, ilmu akhlak pun ada sebut. Jangan mengata orang, jangan mengumpat orang, jangan cerita buruk orang. Itu ilmu. Tapi kadang-kadang hidupnya tak terpelihara pun daripada perbuatan yang menyalahi ilmunya. Mengumpat juga saja, nak cerita perihal, tukar lagi perkataan mengumpat kepada membawang lah, cerita perihal lah. Buat lagi grup tu, grup WhatsApp, grup apa? Grup gosip. Ada grup gosip. Grup apa ni? Gosip. Add aku sekali. Marah tak add dia. Sepatutnya syukurlah aku tak masuk dalam grup gosip. Sebab apa dia? Nak mengumpat ke orang. Jadi perbuatan kita banyak kali menyalahi ilmu. Ni yang kita risau bimbang. Jadi kata Syekh, jaga-jaga, biarlah kita selamat daripada perkara-perkara, perbuatan-perbuatan amalan yang menyalahi ilmu kita sendiri. Contoh paling mudah, setan, iblis. Iblis kan banyak ilmu kan? Tak? Iblis bukan dia tak tahu Allah tu Tuhan. Sebab tu iblis ni dia terkejut. Firaun mengaku Tuhan. Kata menantang Firaun ni gila sungguh. Aku hak jahat ni pun tak mengaku Tuhan. Tak, ilmu dia ada, tapi perbuatan dia menyalahi ilmu. Perintah Allah sujud ke Adam, dia tak sujud. Walaupun dia tahu Allah yang buat Adam, walaupun dia tahu Adam tu Nabi. Kenapa dia tak sujud? Sebab dia abah, wastakbara, sebab dia sombong. Mana perbuatan dia menyalahi ilmu. Na'udzubillah.
Jadi ada ilmu yang kita duk mengaji ni, ustaz-ustaz lain mari kuliah, tak semestinya saya, ustaz lain pun, tak semestinya di sini, tempat-tempat lain pun. Mengajilah, belajarlah. Ada ilmu, maka ilmu tu kita amal insya-Allah. Jangan perbuatan kita menyalahi ilmu kita. Saya sendiri pun nasihat pada diri sendiri, muhasabah diri sendiri. Tuan-tuan pun kita sama-samalah perbetulkan diri insya-Allah. Kita belajar, kita amalkan insya-Allah. Wallahu alam, cukup setakat tu. Separuh lagi. Sila. Bismillah. Allah Ta'ala dah tetapkan pada satu sekian masa akan ada fitnah. Jadi apa yang kita hadapi? Tak ada persediaan lah. Dalam Quran pun sebut tentang fitnah, wattaqu fitnatan la. Iya, fitnah akhir zaman. Hadis-hadis Nabi berkaitan dengan fitan. Hadis-hadis Nabi berkaitan dengan fitan. Al-fitan diambil daripada perkataan apa? Al-fitanu diambil daripada perkataan fitnah. Fitnah ni jangan kita duk fikir makna Melayu. Kalau Melayu fitnah ni tuduh orang kan. Mengatakan orang, tuduh orang, tu makna Melayu. Al-fitnatu ataupun al-fitan dengan makna yang lebih luas ialah musibah, bala-bala terutama hujung zaman. Hak jahil nak belakang alim, fitnah tu. Hak tak pernah baca Quran, hak tak pernah faham Quran, hak tak tahu Quran hadis, lawan mufti. Fitnah tu. Bala besar hujung zaman. Tak. Jadi bala-bala sebegini merupakan tanda-tanda hujung zaman. Dajjal, tanda-tanda besar kiamat. Dajjal nak keluar. Macam mana orang boleh ikut Dajjal? Alah, tak payah Dajjal lah. Coldplay mari beribu dah orang tengok. Coldplay tak janji syurga pun. Dajjal hak janji syurga. Coldplay dia janji lagu dia sedap. Coldplay dia janji apa dia? Konsert dia, lagu dia, pengaruh dia, tak, fashion pakaian dia. Tu je. Tapi Dajjal dia janji syurga. Ni hujung zaman. Jadi kalau soalan tuan sahabat kita tadi, dia tahu dah Quran bersebut, hadis Nabi bersebut. Jadi apa dia persediaannya? Ilmu lah, iman, amal. Ilmu, iman, amal. Tak ada lain dah. Saya nak jawab apa lagi? Persediaan apa lagi? Kalau tak ada ilmu, dia jahil. Kalau tak ada iman, dia binasa. Kalau tak ada amal, dia rosak. Habis. Rosak. Na'udzubillah. Kalau boleh saya tambah, doa lah banyak-banyak. Dan amalan-amalan khusus, baca Al-Kahfi setiap kali hari Jumaat. Ada dalam hadis sebut nak selamatkan usima minad dajjal, selamat daripada dajjal, selamat daripada dajjal. Baca Al-Kahfi setiap hari Jumaat. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa sebelum salam. Sebelum salam. Syekh Albani kata, tapi kita tak, kita bukan mazhab dia. Kita mazhab Syafi'i ni tak wajib. Sehingga ada ulama mengatakan wajib. Ada ulama mengatakan, dalam riwayat menyebut, sahabat tu dia tanya anak dia, mu tadi semayang tahiyat akhir baca tak doa berlindung daripada dajjal? Anak dia kata, tak baca ayah. Mu semayang balik. Sampai tak retu. Sampai tak retu. Dia tanya anak dia, mu tadi tahiyat akhir pendek apa benar? Saya tak ingat nama syekh. Tahiyat akhir mu pendek apa benar? Mu baca tak sebelum salam doa berlindung daripada dajjal? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri sebagaimana tuan tanya tadi, syarri fitnatil mahya wal mamat, berlindung daripada keburukan fitnah hidup dan fitnah mati. Termasuk fitnah hidup ialah fitnah hidup di hujung zaman. Dan habiskan doa tadi, wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Sampai tarat tu dia suruh sembahyang balik. Rugi mu tak baca, sebab fitnah ni amat-amat hebat. Kita punya malihnya innaka hamidum majid. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi. Tak peduli pun doa-doa hujung tahiyat akhir tu yang Nabi ajar.
Hak mana tak hafal lagi tu, hafallah. Dan jangan hafal saja, bacalah dalam tahiyat akhir terutamanya. Dalam tempat lain pun boleh juga, nak baca lepas sembahyang pun boleh, tapi sunnahnya sebelum memberi salam. Sampai tak tu amalan-amalan persediaan kita, ilmu, amal dan iman kita. InsyaAllah lah kita boleh selamat daripada fitnah hujung zaman ini. Wallahu alam. Cukup setakat tu apa yang boleh saya kongsikan, dan kita sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Saya ingat ya cikgu ya, saya rasa kita buat jadual tetap lah. Mungkin sebelum ni cikgu tanya saya ubah-ubah, kadang Selasa ketiga, kadang Sabtu pertama, kadang 30 hari bulan. Baru ni 30 hari bulan, saya janji 30 hari bulan, tapi mudah banjir pula kat Kelantan, mudah tak boleh datang sini. Saya mohon maaf tak dapat hadir pada 30 hari bulan, walaupun saya berhajat nak balik ke Perak, tapi keadaan banjir tidak mengizinkan. Jadi saya ingatkan kita tetaplah setiap Sabtu pertama setiap bulan. Jadi kita jumpa pada bulan hadapan Sabtu pertama insya-Allah. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafaran suratul Asr.